Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita mulakan bagi Muslim Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Okey, alhamdulillah sekali bertemu kembali untuk week kedua. Okey, sebelum kita mula, Ali Iskandar bin Satria. Ali Iskandar dah masuk belum? Okey, Ahmad Daham. Okey, Makluman Zulkifli. Okey, Aisyah Razwan. Okey, Anis Farhana. Ardini Hamidah. Arif Nakiuddin. Ni dua kamera ni. Okey, Hana Syahirah. Okey, Hazim Musyidi. Izzah Khalidah. Izzah Khalidah. Julbi Mix Maujungkui. Julbi Khairul Nisa. Tadi macam dah masuk, terputus balik. Oh, dah masuk balik. Muhammad Isyad. Muhammad Isyad. Muhammad Isyad Hakimi. Okey. Okey, Muhammad Nizah Bibik. Nizah, Muhammad Nizah. Okey, tak perasan. Okey, Zikri Zaini, Zikri Muhammad Zani. Zikri Muhammad Zani belum. Zikri belum. Zikri 2 belum. Adam Daniel. Aiman Muhammad Yasin. Ashraf Asmat. Oh, Prince Nakib Isnin ni Adam Daniel. Oh, bukan dia. Sorry, Aiman Aiman tu, oh, Ashraf Asmat Prince Nakib Isnin. Nama kau. Ashraf Asmat dah belum? Dah pula dah. Okey. Danish Furqan. Okey, Danish Furqan last kali. Sekejap. Dia bilang pula. Izzat Daniel. Fakrul Amin. Fakrul Amin. Firdaus Suhaimi. Hakim Zam Telani. Hazif Ahnaf. Okey, Nakib Bismillah. Nampak ni. Nakib sini dah tadi. Syahir Ramlan. Jamil Syauqi. Okey, Jamil Syauqi. Zulfaqar. Okey, Natasha Nur Syahira.
Nawal. Okey, Nawal. Okey, Nawal. Nur Haris Muzammil. Okey, okey. Nur Fatihah. Nur Fatihah. Okey, ramai yang berbual. Nurul Nasrin. Nazira. Okey, Putri Aisyah. Okey, Rahana. Okey, Sharifah Azila. Siti Nur Syakinah. Okey, Tan Mun Mun. And Tuan Muhammad Farhan. Okey, Umi Rahana. Okey, last sekali bawah. Zikri Zaini dah masuk belum? Okey. Okay, Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih beri tuan ruang untuk kelas kita petang ni. Okay, untuk hari ni kita cuba continue lah kita punya lecture untuk topik one. So ikutkan punya plan, kita cuba habiskan lah kita punya chapter 1. So video pre-class session tu saya dah share, so boleh tengok balik. Sebab nak tayang dalam kita punya platform Google Meet ni takut dia hanging. Sebab tu kita, so hopefully you all tengok dulu lah, itu lebih visualize lah kita punya explanation. So hari ni kita cuba fokus continue boleh untuk section 5-6 kita last, kita berhenti sampai slide nombor 25 last 25 tu yang tu last kelas kita lah. Okay, ni last kelas kita yang kita dah apa ni discuss lah yang lepas. So kita continue untuk sesi kali ni, cuba habiskan lah. Sebab video yang saya share tu dia terbalik sikit, dia punya explanation dia pasal diode, and the second part tu dia cerita sikit pasal semiconductor. So boleh you nampak relation tu lah antara sebab diode adalah basic device of semiconductor yang kita perkenalkan lah. So you nampak lah. Lepas saya dah bincang yang hopefully you masih ingat lah kita punya mind map kita, di mana kalau in term of material in term of material yang lepas kita dah cakap pasal conductor, lepas tu insulator, dan last adalah semiconductor. Dan untuk semiconductor kita ada beberapa kaedah ayat. Ini yang pertama, kita ada intrinsic, dan the second part adalah intrinsic tu yang hopefully masih ingat lah mind mapping. Dan yang paling penting based on quiz lepas, okay, elok tak ada isu, hopefully you boleh capture lah di mana valence electron adalah indikator terpenting lah untuk dia tentukan dia insulator, conductor ataupun semiconductor. Okay, hari ni kita cuba tengok sikit review. Kita continue our session dengan intrinsic dan extrinsic. So kat sini untuk intrinsic hanya ada only one, sebab ni adalah the pure one. Dia tekan masalah.
the pure one, and second adalah kita ada dua part, iaitu sebab ini bila acidic dia adalah topping maksud dia kita campur. Sini ada N type, and second part dia ada P type. Okay, ni kita punya part. Ni pun dia dah mention dah, pure semiconductor material. So bila sebut pure ni asli lah, yang original. So kalau silicon, germanium, dia hanya silicon saja, dia hanya germanium saja. So kalau in term of 86 semiconductor tu, dia punya atom ataupun dia punya crystal tu semuanya adalah silicon. Ni silicon, ni dia punya atom macam ni. So dia ni Si, ni silicon, ni silicon, ni pun silicon, ni silicon. Okay, tu SSC lah. Kalau macam ni original lah. Dan untuk next kita akan perkenalkan doping lah, semiconductor yang panggil SSC semiconductor. So macam mana dia boleh jadi N-type dan bagaimana jadi P-type, yang kita akan discuss untuk hari ni lah. Okay, ni SSC ni yang saya dah visualize last slide yang saya dah lukis tadi. So ni memang pure. So semua silicon. So memang tak ada. So kalau yang untuk kita punya semiconductor untuk elektronik, yang paling famous kita guna silicon dengan germanium lah. Sebab ini saja yang paling famous lah. Usually yang practical yang kita apply dekat elektronik area. Elektronik device ni kita guna. So nanti bila esok saya akan terangkan pasal lab 1. So untuk lab 1 you akan gunakan dua diode ni lah, silicon dan germanium. Memang itu saja pasaran. So memang inilah basic crystal for the pure of semiconductor. So kalau tengok situ, at room temperature knot of electron equal to knot of a hole. So semua sama lah. Okay, ni acidic. Untuk acidic kita dot lah, kita tambah. Bila sebut acidic memang kita dot some the other material. So kat sini untuk N-type dengan P-type adalah material yang kita doping menyebabkan jadi N-type, dan ini P-type. Untuk the next satu saya tak ingat, nanti kita tengok the next chapter apa dua material yang ada, supaya untuk acidic di sini kita nak increase. Kenapa acidic? Sebab kita nak increase the charge carrier. Maksud charge carrier tu the valence electron, maksud charge carrier tu maksud dia the free orang kata the free portable of valence electron. Maksud dia bebas gerak, sebab tu dia panggil charge carrier. Okay, ni N semiconductor. Okay, ni yang saya kata tadi, arsenic, and untuk N-type kita akan letak arsenic. Kalau P-type kita letak atom boron. Okay, so untuk dia punya ni lah, ni saya kata tadi, untuk N-type kita letak arsenic, so nanti P-type kita boron. Okay, untuk N-type semiconductor we add a pentavalent. Pentavalent ni 5 valence electron. Itu masuk pentagon kan. Kalau kat US namanya pentagon. Kenapa namanya pentagon? Nama bangunan US tu nama pentagon sebab bentuk bangunan dia memang 5 bucu lah. Sebab tu nama pentagon. So 1, 2, 3, 4, 5. So sama lah kaedah macam ni. So pentak berarti tu pure kata bracket N-type. So contoh kata tadi lah adalah arsenic atom. So dia ada 5 valence electron. Saya dah highlight kat sini. So fifth method is to propose become free electron and
Therefore compatibility just one electron. Sebab apa? Silikon dengan germanium kedua-duanya, ini silikon, ini germanium. Okey, kedua-dua atom ni dia punya VE dia, sorry ini kita punya nucleus. Takut you confuse. Ini nucleus. Ni dia punya shell lah, valence shell. So kedua-duanya ada 4. 4. Bila sebut semiconductor, kita terus masuk dalam kepala dah ada 4 valence electron. So ni 4, ni pun 4. So bila 5 campur 4, so akan ada satu sebab untuk apa ni, stable atom. So VE dia selalunya equal to 8. So stable atom, maksudnya valence elektronnya kena equal to 8 lah. So sebab tu, so ini ada 4 campur 5. 4 campur 5 dia 9. Sebab tu bila 9 dia lebih 1. Sebab tu kita dia become free electron. Jadi kita tengok dia structure of electron after kita dom. Baru nampak lah bagaimana dia punya. Bagaimana 4 plus 5 tu ada lebih 1. Okay. Ni banyak ayat ni. Takut you overbanding. In order for silicon crystal tu nanti we need to do the atom. Ni contohlah yang penta apa tadi? Pentavalent. Pentavalent. Maksud penta 5 ada 5 valent elektron. Contohlah. Untuk ni phosphorus. Okay, ni ada 5 electron, maksud dia 5. Ni saya dah mention tadi. Okay, so bila macam mana 5 campur 4 tu dia ada free. 1 free electron. So next lah, kita tengok. Okay, ni yang untuk n-type untuk n-type. Okay, ini adalah silikon. Silikon atom. Manakala ni adalah untuk SB, apa ni, arsenic punya atom, N-atomic atom. N-atomic. Ni bab kimia lah. So untuk you all macam saya tadi, dia ada arsenic, dia ada antimoni, dia ada fosfor. So contoh ni dia ambil antimoni lah. Contoh ni dia ambil antimoni atom . So tak kisahlah antimoni ke, arsenic ke, fosforus ke, yang penting dia ada 5 biji. So nampak 1, 2, 3, 4, 5. Nampak 5 VE. So bila 5 VE, ya, 1, 2, 3, 4. Bila 4 confirm ada 1 free electron. Sebab dia pair, dia bonding . Bila bonding antara atom ke atom, okey, ini adalah atom silikon bagi silikon 1 ni. Ini atom silikon 2, ini atom silikon 3, dan ini adalah atom silikon 4. So ini bonding. Yang ada bonding ni. Ini bonding, ni pun bonding antara dia. Ni bonding antara dia. Dan ni adalah bonding antara dia. So dia ikatlah dia pair. Nampak atom pun pandai sekarang. Maksudnya apa? Hidup berdua lebih baik. Hidup berdua lebih baik. Dia kena pair lah, 2 orang. Kita manusia pun macam tu lah. Tak nak kena kahwin lah. Hidup berdua kan, berdua lebih baik. Maksudnya tu sifat menjadi lah. Bagaimanapun lumrah kehidupan lah. Memang akan ada 2. Kita different untuk ni lah. So ni dia punya structure yang saya boleh share dengan anda. So bila tu saya dah sebut tadi, bagaimana 4 plus 5 equal to 1 free electron. Sebab apa? Sebab untuk stable hanya ada 8 saja. So 2, 4, 6, 8. So 1 tu ni lah, dia akan terbiar. Tak ada orang nak kawan dengan aku. Hidup single lah dia ni. Begitu lah. Dah tak ada orang nak layan kan. Tak ada kita tension kat rumah. So kat asrama
mula mencari ruang-ruang ataupun kawan-kawan yang mudah rapat dengan kita. So macam ni bersama, aku free, so tak ada orang nak kawan aku, si orang lain. Tu dia punya part. So bila elektron lebih, bila ada kat sini yang you kena pegang n-type. Kenapa n-type? Sebab elektron adalah negative charge. So sebab tu dia panggil n-type. Sebab apa? Ni lebih satu elektron, free one elektron, bukan lebih proton ke apa. Okay. Dia lebih elektron, bukan dia lebih proton atau dia lebih neutron. Sebab tu dia panggil n-type. Okay, itu n-type for explicit. Follow Masih follow? Okay. Saya nampak slide. Jangan cakap seorang-seorang bahaya. Okay, kalau mesti nak respon lah, takut cakap seorang-seorang. Tadi pun lab pun putus. Okay, kalau n-type, penta. Kalau p-type, trivalent. 3 lah. 3. So kita doping to the trivalent impurity. Maksud dia kita dah confirm kan bahawa semiconductor memang ada 4 VE saja. So kita tambah dengan satu atom lain yang hanya ada 3 VE. Sebab tu dia panggil trivalent. So 4 tambah 3 7 lah. Betul? 7 VE. So kurang 1. Maksudnya kurang 1 of electron. So ni contoh silikon, ni contoh germanium. Okey, untuk p-type ataupun untuk trivalent purity, dia tengoklah atom apa pula dalam kategori trivalent. So the next, ni contoh boron atom. Okay, ni boron atom. So dia tak mention kat sini. Ni contohlah boron atom. Sebab kita tak adalah highlight sangat. Yang penting konsep tu you nampak. Sebab ini actually kimia punya basic lah. Tak adalah nak tekan sangat. So kita ambil satu contoh saja. So boron atom actually dia adalah one example of the trivalent atom. Sebab apa? Dia hanya ada 3 VE sahaja. 1, 2, 3. Okay. So dah nampak? 3. So ni the same material sebenarnya, silikon. So actually macam saya kata dah, untuk the stable dia kena pair berdua. So sedangkan boron ni hanya ada 3 saja. Hanya 3 So patutnya dia nak stable kena ada 8 lah. Kena 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab 3 daripada boron plus 4 daripada silikon untuk dapat 7. So dia akan kekurangan. Ini panggil kekurangan lah. Kekurangan 1 elektron ataupun kekurangan 1 free elektron ataupun valence elektron lah. Sebab untuk dia stable dia kena ikat. So bila dalam keadaan macam ni, untuk p-type, dia bukanlah kita nak mention dia lebih proton. No, dia bukan lebih proton. Bukan lebih proton. Salah. Dia bukan lebih proton. Dia bukan lebih proton. Sebab dalam bahasa kimia kita panggil hole. Maksudnya hole apa? Elektron ni dia ada pair, tapi tempat dah ada, isi tak ada. Dalam tempat ada, rumah dah ada, tapi isinya belum ada. So sepatutnya sebab proton kat tengah, proton dalam ni, confuse tak? Proton kat nukleus.
proton dalam nukleus. So proton hanya di dalam ni saja, elektron yang di dekat shell. So actually dia bukan lebih proton tapi ada hole. Dia lebih hole, sebab tu dia panggil p-type. Dia panggil charge negatif tu kekurangan 1. Sebab tu bahasa mudahnya macam kita bukan kata positif lah, sebab ini just naming of the structure, dia panggil p-type lah. Tapi bukan bermaksud lebih proton. Dia adalah ada hole, maksud dia rumah dah ada tapi isi ataupun elektron tu tak ada. Ni gallium contoh, boron dia, gallium pun dia. So kat situ ni contohlah sama lah, dia punya part bersama trivalent except electron yang become negative acceptor ion. So the valence not acceptor. Okay, carriers in p-type in addition this some of covalent bonds break due to the electron hole pair units. So kat situ nampak some of the covalent bonds ni maksud dia ikatan ni lah, tadi yang kita dah tunjuk tadi, ikatan antara antara atom tu ni lah, dia punya ikatan kat sini, ikatan kat sini antara atom to atom. So covalent bonds, ikatan antara dua atom tu, so dia akan break due to the pinching electron hole units. Okay, hole actually a majority carrier. Bila hole greater than electron, sebab tu dia cakap p-type. So hole greater maksud dia rumah lebih banyak daripada isinya, sebab tu dia panggil p-type. Okay, ini bezanya lah, comparison of the semiconductor antara acid dengan acid. So yang ni pure, yang ni adalah adding, sama ada trivalent ataupun pentavalent. Kalau trivalent jadi p-type, kalau pentavalent dia jadi n-type. Okay, hole and electron are equal, betul. Kalau ini dia akan lebih salah satu. Kalau p-type lebih hole, kalau n-type lebih n. Okay, ini contoh. Okay, ini adalah crystal ataupun satu structure atom material yang p-type. Okay. Dari sini ini satu p-type ni. P-type, maka ini adalah n-type. So di mana ni n-type, dia lebih one free electron, manakala untuk p-type dia lebih hole. So maksud dia elektron hanya majority adalah hole. Ini hole. Ini adalah elektron lah yang menggambarkan. So sesi yang pre-class session yang saya dah share kat anda tu, week 2 ni you nampak kot dia punya video secara mudah macam mana dia bertindak. Macam ni hole jadi majority of electron. Okay, so secara mudahnya, sebab tu semiconductor selalunya kita akan bermain dengan p-type ataupun n-type. Maksud dia bila sebut semiconductor, kita terus kepada acid kategori lah. So acid jarang kita guna dalam kita punya khususnya bab electronic device lah. Sebab electronic device kita akan combine p-type dengan n-type serentak untuk dia orang kata bangunkan, ataupun bila kita combine p-type dengan n-type, dapatlah satu device elektronik. So ni contoh p-type. Okay, p-type dia majority carrier of the hole, manakala waktu dia positive charge, manakala n-type dia lebih elektron, sebab tu dipanggil negative charge. Okay, ni dah masuk the last subchapter iaitu diode. So macam saya kata tadi, untuk semiconductor kita akan introduce diode, BJT, and the last adalah JFET. So paling basic adalah diode.
Sebab BJT dengan JFET ni sini structure dia adalah combine 2 or more of diode. Itu paling basic diode. You faham diode untuk BJT dengan JFET tak ada isu lah. Konsep sama je buang. So video saya tu yang video saya share untuk free class tu cantik tu. Nampak bagaimana diode tu berfungsi. Dia macam satu apa? Valve. Yang dalam video tu dia gambarkan macam satu valve. So then device acted by bringing together at P-type and type with the same temperature. So ini adalah kita punya kata diode apa ni structure. Okay. So dia ada two material, ni P-type, ini adalah N-type. So untuk N-type dia majority adalah charge, manakala yang P-type dia punya free ni adalah banyak hole. Bila hole kita panggil positive charge. Okay. So ini dia punya physical structure. Manakala ini dah dia punya simbol. Simbol inilah dia punya part yang you nampak lah. Anak panah ni, okay, ni anak panah. Maksud dia aliran ke sini adalah dari kiri ke kanan dibenarkan, manakala kanan ke kiri tidak boleh. Banyak pergi pak dia block. Boleh nampak lah kalau macam ni anak panah dibenarkan. So ini dia punya arah laluan. Macam mana dia buat, macam mana dia boleh hasilkan macam valve yang dalam video tu. Boleh tengok lah yang video saya share dekat application tu. Cantik lah dia punya explanation sebab dia visual. Saya nak share kat sini video takut stuck lah. Takut you data pun lebih kuat sebab video upload share lah dalam Google Meet. Saya takut hanging lah. So saya tak, kalau kat kelas ok je saya on. Tapi sekarang visual ni payah sikit. Okay, what is a PN junction? So PN junction is defined formed by a joint of P-type and N-type. So ni ada P-type, so ni adalah N-type. So kita dot gitu. So untuk P-type kita adopt dengan sama ada boron ataupun kita tengok ni apa. Kalau N-type sama ada phosphorus, arsenik ataupun legian. Ni senjata kimia lah. So kita ada bi-earthing junction. Satu masuk dekat sini. Ada satu region halus. So dia panggil PN junction. PN junction diode junction. Maksudnya antara ni diode. Ini diode kita. So ini P-type. Ini adalah N-type. So region antara so ni region antara kedua-dua ni dipanggil PN junction. Okay, ni simbol saya share tadi. So ini adalah kita punya structure. So ni P-type, ni N-type. Inilah depletion layer. Ni adalah depletion layer ni adalah satu ni yang kata apa, lapisan halus antara P-type. The form an insulator between the side. Dia bertindak sebagai penebat between the side. So dia panggil depletion layer lah. Depletion layer ni lapisan halus je. Kita P-type. So ambient injection, N is on right and P is on the left. So major carriers ni kita cakap untuk PN region electron, region motor hole carrier. So formation of the depletion layer. Okay, ni depletion layer. Macam mana depletion layer tu boleh terbentuk lah. Okay, no external connection. So ini orang kata bila no external connection tu maksudnya diode tu, ni diode kita tak connect dengan apa-apa. Ni dia seorang. So the axis electron in the N region across the junction and combine the access port in the P region.
So dia kat sini ada p-type, kat sini ada n-type. So sini tu kata kalau video tu dia nampak lah, dia punya part mana kalau saya lebih banyak boleh nampak kot. Ni ketika maksud apa, kita tak sambung no external connection. Dia no sini macam tu lah, kita tak sambung apa-apa. So kat sini banyak positive charge, ni untuk p-type, ini untuk n-type. So ni banyak negatif. So bila tak ada connection, actually automatic je lah jantan betul begini kan. Walaupun tak ada rangsang kan, pasal muda lah. So secara fizikal dia akan lekat kat sini tak? Nak jumpa lah, nak jumpa. Tak ada. So dia akan wujudnya ni positif. Tapi yang berdekatan, tentu kat sini positif, semuanya akan tarik kat sana. Negatif pun dia akan tertarik ke dinding ni. So menyebabkan akan wujudnya satu depletion area ataupun satu lapisan halus kat sini. Bila charge sudah kumpul, so bila itu walaupun charge yang positif kat ujung ni tetap ada, dia tetap ada. Tapi belah sini dah banyak kosong, dia dah lalu. Negatif pun masih ada, tapi belah sini dah tak kosong, semuanya akan menghimpit ke dinding yang junction sebab dia akan tarik. So kat situ tu yang dimasukkan formation of depletion layer. Maksud dia bila no external connection, depletion layer ni memang terwujud automatik. Memang ada. Okay. So bila dah kumpul dia dah banyak attract, dia akan stop lah. So charge ni dia akan berhenti sebab semua dah berjumpa pasangan masing-masing. Faham dah penuh. Bilik dah penuh, tak masuk lagi lah. Dah boleh faham lah kot. Tapi macam masa bahaya kan masa ni. Maksud dia bila touch different dia akan berjumpa, so dah penuh. So yang ni tak tertarik lah sebab ruang tu dah dipenuhi oleh charge yang negatif. So the next, itu dalam orang kata default. Ni dalam default condition. Default condition ni maksud dia kita tak ada power supply. Maksud dia nak external connection, tak ada battery ke apa. Memang depletion layer tu akan wujud secara orang kata langsung. Okey, kita ada dua keadaan. Tadi tu no external, sekarang with external. Ni with external, connection. So bila sebut with external connection tu confirm lah kita connect tu dengan battery ataupun power source lah. So ini power source kita. So bila power source, bila kita connect tu dia external connection, so ada dua keadaan. Sama dalam keadaan first forward bias ataupun reverse. Forward, apa maksud forward? Forward tu maksud dia P region connect to the positive battery, manakala N region kita connect dengan negative battery. Forward lah macam ni. P sambung kepada positif, N sambung ke negatif. Untuk forward bias lah. Untuk reverse bias berlawanan lah. Maksudnya berlawan lah. Berlawan. Boleh faham. Saya guna simbolik je. So ni proton dengan elektron dia berlawan. Kalau proton tak. P-type dengan negatif, N-type dengan positif. So dia berlawan. So dia terbalik. Boleh nampak. Untuk two different condition, sekiranya kita sambung dengan external power supply. Okey. Ni kita punya ni. Diode actually always conduct in one direction. Saya dah terangkan tadi. Kalau tengok simbol pun dah tahulah.
boleh fikir secara logik, simbol pun dah menggambarkan dengan one direction. Diode always conduct current when forward bias. Tu dia kena pegang. Always conduct current in forward bias. Sebab tu dia akan mengalir ke sana saja. Tapi untuk ke arah terbalik, dia tak benarkan. Jadi you nampaklah perbezaan. Ini error. Hanya ke sana saja, untuk ke kiri tak benarkan. So sebab tu dia kata ini dia bertindak sebagai konduktor, ini adalah bertindak sebagai insulator. So itulah adalah karakteristik for semiconductor. So, sebab itulah diode kita belajar. Okay, ini adalah IV karakteristik. I itu adalah current, V adalah voltage. So kalau nampak, ini adalah paksi Y, manakala ini adalah paksi X. Betul ya? Ini volt, ini I. So for ideal diode, so ideal diode macam ni lah. Maksud dia ketika dia ni untuk reverse bias, yang ni adalah forward bias. So forward bias dia akan allow the current to flow in. Kalau untuk reverse dia tak bagi lah. Itu maksud dia. So ini you akan buat dekat lab 1. Actually untuk section 78 sudah ambil bagi tadi. So you nampak lah bagaimana you boleh build up. Ini ideal ideal. Tapi memang praktikal takkan nampak macam tu lah. Okey, ini yang baru cerita ni. Ini ideal, ini practical. Okay, practical diode. So kalau ideal ni macam tadi, nampak macam cantik, tapi practical ni selalu akan jadi macam ni lah. Okay, selalu macam ni. So ini memang di lab 1 you akan, kita akan buat benda ni lah. Volt, ampere, characteristic for electrical. So y x ini adalah y x. Ini adalah y x axis. So y current, x adalah voltage. So ID dengan VD. Okay, you boleh tengok ini yang kita akan buat kat lab 1. So ideal ni macam tu lah. Dia akan ada satu, dia panggil voltage ni, bahasa Melayunya voltan lutut. Voltan lutut yang membenarkan current tu mengalir. Ini contoh lah, nanti untuk lab 1 dia akan cari berapa VK voltan ni for both ataupun two different diode. Okay. So untuk ini adalah untuk normal diode. So ini adalah dia punya, kata break, kata the maximum negative reverse bias of the diode. Sebelum dia lepas 100 volt ni, bila dia macam ni, maksud dia ini diode dah rosak lah. Sebab dia dah tembok tu, kita tembok tadi kan, ni ada tembok ni kan, ni petak ni dah pecah sebab lebih sangat dia voltan yang dia kenakan, sebab tu dia dah rosak. So untuk lab 1 you akan buat benda ni lah. IV karakteristik particle diode. Okay, ni ions. So so ni ion, and ion is atom or group atom with positive or negative charge. Ni secara umum lah. Ni saya rasa the last slide. Okay. Okay, ni contoh lah. Ions, apa maksud? An ion is atom or group or atom with the positive or negative charge. Ini just nak kita review balik term ion-ion ni. Sebab ion is atom or group of atom. Sebab disebut group of atom macam tadi lah, untuk semiconductor dia dah doping to p-type ataupun n-type for semiconductor lah.
So dia dah a group, dia sebut group tu confirm ada 2 or more different atom. Maksud dia lah. So particular with neutral charge ada same number of proton. Ni saya dah highlight tadi. Non-neutral charge memang confirm lah. Proton equal to electron and then does not have the same number of electron. So that bila wujud macam tu, so anion does not have the same number of proton and electron. So example ion macam ni, contohnya hydrogen. Bila sebut positif tu kita nampak lah dia adalah whole, dia lebih whole lah. So kalau negatif, kalau contohnya macam ni ke, contoh simbol lah, ni adalah dia lebih electron. So the atom has one more proton. Sorry, ini positive charge lah. Actually dia bukan proton. Ini kita kata dia adalah whole, dia lebih whole. Okay, itu di peringkat briefing lah. So saya rasa untuk contoh ni lah. Contoh tak pasal lagi. Ini CO, carbon. Saya tak nampak. Carbonate lah, has 2 more electron. So bila dia lebih electron, so dia adalah negatif lah. Negatif electron. Okay. Okay, itu saja untuk chapter 1. Stop. Untuk kita punya part petang ni, so actually habis lah kita punya chapter 1. So hopefully you dapat info sikit lah tentang kita punya chapter 1. Ada apa-apa persoalan? Laju je kawan. Tak ada So nota pun saya nak upload. So untuk kita punya part, hopefully you tengok lah. Sebab kat sini saya hanya lukis-lukis apa part yang boleh saya kembangkan lah. So untuk pre-class session week 1, week 2 lebih nampak kot dia tentu bergerak. So dia nampak lah konsep bagaimana proton ataupun elektron tu ataupun hole tu bergerak satu part. Itu part yang you kena pegang lah. Saya rekod kuis selepas macam biasa lah. Saya pun nak tengok depletion tu apa sih. Depletion tu halus ni, masuk dalam lapisan halus. Saya baru sempat baca chat tadi. Ada pertanyaan je saya tengok balik. Depletion tu lapisan halus. Tu lapisan susutan, ada orang dah cakap lah. Alright, ada quiz ke sir? Ni rekod. Yang penting saya rekod kelas ni. Cuma nampak ni kejap je kot. Tak lama. Sebab dah banyak cover the last kelas tu. Saya pun tak terlaju pula lepas lah. Untuk kelas ni dah selesai lah. Untuk you punya ni. So hopefully apa-apa persoalan boleh tanya lah. Macam biasa lah. Untuk apa ni, kita punya quiz selepas macam week 1 you yang paling last. Section 5 dan 6 paling last kan. Sebab you buat Rabu. Sebab tu saya buat petang. So untuk minggu ni you, section 5 dan 6 dah selesai. So section 7 dan 8 esok pagi. Esok pagi. Sorry, hari Khamis. Section 7 dan 8 hari Khamis. Maksud dia kuis saya akan bagi hari Khamis. Khamis. So kita follow selepas kelas. Baru saya akan inilah untuk kita punya revision. Quiz ada benda pun, yang penting kalau you follow kelas ni insya-Allah tak ada isu lah. Selalunya apa yang saya cakap, apa yang saya present, itu dah saya tanya. So you boleh capture lah benda-benda macam tu. Okay, boleh? Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada
So kita start tadi 2 minggu sejam dah tu. Alhamdulillah banyak cover last week. Saya buka lagi soalan, ada soalan? Tak ada So untuk tak ada So hopefully itu saja. Siswi ada? Ada persoalan? Ini kelas kita sejam ni. Sekejap ni. Tak ada. Seorang sekarang tak ada. Yang lain kelas ni ramai pula perempuan lah. So untuk lab 1 lah. So untuk lab 1 esok pagi kan? Esok pagi. So kita start dalam 10 kot. Macam tadi sesi 78 saya ingat sejam je. Tapi terlajak sejam setengah. Terlajak sejam setengah tu ramai tanya lah. Bagus. Saya ingat tu bagus lah. Satu inisiatif yang bagus. Maksud korang dengar lah explanation saya tu. So untuk lab esok saya cuba bantulah step by step apa yang nak kena buat kat lab, apa report yang kena buat. So walau bagaimanapun instruction yang saya dah share dalam group WhatsApp tu sama lah untuk kedua-dua section. Cuma untuk attendance different lah. Section 78 saya share dekat Google Meet, saya tak share dalam group sebab untuk 78. So untuk esok untuk lab pukul 10 untuk 5-6 sajalah. So itu saja kot untuk hari ini. Kita punya kelas. Kalau tak ada bawa soalan, terima kasih. So 42 orang. Okey tu. Semua datang lah. So insyaAllah jumpa lagi esok pukul 10 lah. Okey, boleh eh? Okey. Tak ada masalah. So chapter 1 ni tak ada sangat lah. So you just kena semiconductor dengan diode. So diode tu pun simple je. You kena aware pasal P-type dengan N-type lah. So depletion layer dengan PN junction. Dalam video tu saya dah mention lah apa perbezaan depletion layer dengan PN junction. Tu yang you kena pegang lah. Depletion layer tu memang you dapatlah perbezaan antara depletion layer dengan PN junction. Okay, itu saja. Saya tutup dengan kafaratul majlis dan suratul Nas. Okay, lab sheet tak perlu. Lab sheet kena print ke? Okay, nanti untuk esok saya akan brief lah detail. Sebab report you nak hantar kena handwritten. Jadi 2 kaedah lah. Nanti esok saya share. You nak print, you tulis. Ataupun tak perlu print, you just type dalam you type pula. Ataupun you kena tulis dalam you punya report. Guna ni lah. Kalau saya guna ni apa? Pad ni lah. So macam saya contoh kan. Pun boleh. So lab sheet tu ada 2 option lah. Sama you nak buat you conteng-conteng kat PDF ataupun you print. Yang penting wajib handwritten. Bertulisan tangan Ada lagi soalan? Tu je kot. Okay, itu saja. Okay, hopefully Protus semua okay tak ada isu Kalau section 78 ada yang nak install ada yang nak guna MATLAB, ulang lah. Nak guna multisim pun boleh. Sebab saya fahamkan CAD guna multisim pun boleh. Sebab saya cakap MATLAB tu sebab subjek lab 2 elektronik tu you guna MATLAB. Dan CAD pun dah share CAD je. Dia guna MATLAB untuk you control pun boleh, tak masalah. So tapi esok saya akan brief guna Protus lah. Circuit sama, cuma method untuk guna circuit dengan you simulate ataupun you orang berbeza lah. Itu je lah perbezaan. Okay, itu saja simple explanation untuk esok ni session. Mungkin esok dalam sejam enggak lah. Tak lama. Itu saya punya plan lah. Okay. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay. Okay, thank you.